Bina jenama anda dalam jenama hari ini bersama saya Linda On. Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam jenama hari ini. Saya Linda On. Tuan Haji NK Anwar, ya Allah. Terus macam rasa macam ustaz duduk sebelah. Jangan Linda. Bukan ustaz. Kita nak cerita pasal jenama hari ini ni. Saya rasa semangat hari-hari dia punya momentum ni lain Linda. Kan? Betul. Sebenarnya banyak sangat cerita tentang penjenamaan, tentang perniagaan kan? Betul. Hari-hari cerita pun tak berhenti, tak habis kan? Betul. Ini cara Linda pakai ni adalah satu jenama juga Linda. It's an image that you carry. Yeah, and you also the same. Ya, betul. I feel like your image today like ustaz. So kita nak cerita pasal dosa pahala pengiklanan ke apa? Aduh NK, tapi tak apalah NK, okey. You tak cakap awal-awal bawa baju kurung kan? Oh, okey. Jadi kita sama kan? InsyaAllah next week. Kan, ni you pakai macam ni ada rasa berdosa. Macam mana? Okey. Hari ni kita nak cerita sikit tentang topik yang saya suka. Saya pun suka. I love radio. Me too. I love radio so much. Betul. Sampai saya suka radio tu sampai saya nak masuk dalam dunia radio. Saya memang NK saya cakap kadang-kadang ada orang tu dia bekerja, kerja tak sengaja. Betul. Contoh kebanyakan yang saya jumpa orang-orang yang kerja radio ni dia tak sengaja. Betul. Dia I sebenarnya nak jadi accountant. Tiba-tiba I terjadi penyampai radio. Faham? Ada tu I sebenarnya I belajar fashion. Tiba-tiba I jadi orang kerja kat radio. Sebenarnya ramai yang saya jumpa tak sangka mereka masuk radio. Saya cita-cita memang nak masuk radio. Dari kecil saya cakap I want to be a radio DJ. Okey. Dah besar ni kita panggil penyampai radio. Wow. Dan saya dapat cita-cita saya tu. That's why I can say that I love radio so much. Jadi hari ni untuk pengetahuan Linda, saya kenal Linda dulu adalah sewaktu saya interview Linda dalam program TV3. Hanya di radio. Dulu you interview I yang interview Linda. I interview Linda, interview a few other announcer dan juga Tan Sri SM Salim. Dan ramai orang tak tahu dia asalnya adalah penyampai radio. Betul. Ramai sebenarnya hati-hati sama dulu dia start daripada radio tau. Betul. Ramai orang tak perasan tapi sebab career mereka lebih berkembang dalam dunia lakonan, nyanyian dan sebagainya kan. Betul. So okey, kita nak cakap tentang radio. Okey. Sebagai seorang penyampai radio, saya dapat gaji sebenarnya daripada iklan. Okey. Dan bila anda dengan iklan, sama ada anda tukar ke radio lain ataupun anda kecilkan radio. Betul. Ataupun anda okey untuk terus dengarkan iklan kat radio tu. Bagi kami orang dekat radio, iklan itu penting. Betul. Okey. Dan every time contoh kalau kita main dalam 1 jam, kita main 3-4 lagu. Betul. Kita berhenti rehat untuk iklan. Kita main lagi lagu, kita berehat untuk iklan. Kalau anda perasan radio punya sistem memang macam itu. Dia akan lagu-lagu, iklan. Dan iklan tu sangat penting untuk kita sebab itulah gaji kita. Untuk pengetahuan Linda ataupun Linda dah tahu, kita nak share dengan penonton ni adalah lagi banyak advertisement ataupun pengiklanan di radio atau di radio lah. Today kita cakap pasal radio. Lagi banyak iklan yang keluar di radio itu menunjukkan sebenarnya betapa popularnya radio tersebut. Sebab the moment radio itu popular, maka banyaklah berlambak-lambak orang nak masuk iklan. Tapi sebagai pendengar, sebab kita cakap dua keadaan. Satu as a business owner ataupun orang yang berniaga. Satu sebagai pendengar yang biasa. Pendengar dia tak suka. Betul. Sebab dia nak dengar lagu, nak relax dan sebagainya. Tapi as a business owner, kita suka sebab kita boleh tap dengan penyampai, lagu-lagu yang disampaikan ataupun populariti sebuah stesen radio tersebut Linda. Betul. Dan bila cakap tentang iklan radio ni, mungkin apa yang anda dengar tu just a short one, 30 saat, 40 saat. Ada juga kadang-kadang iklan tu boleh pergi sampai 1 minit. Tapi jarang lah, biasanya bersaat-saat aja. Betul. Tapi sebenarnya dalam masa beberapa saat tu nak sampaikan mesej kepada pendengar. Betul. Okey, macam TV, dia ada ekstra sikit sebab orang dengar dan orang dapat melihat gambaran itu. Betul. Tapi dekat radio ni orang kena bayangkan. Betul. Bayangkan dia nak beritahu kopi ni sedap. Ya. Minumlah kopi ni. Cuba cuba minum. Sedap tak Ustaz? Kan?
Sekarang you dapat rasa kopi tu. Tapi kalau dengar radio, dia nak bayangkan yang kopi ni sedap dengan campuran kopi Arabica dan bla 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 kan, dengan susu segar daripada ni. Minumlah kopi Linda On kan. Jadi orang yang dengar tu nak bayangkan sedap ke? Jadi iklan tu dia perlukan satu skrip copywriting yang sangat bagus, mempat dalam masa 30 saat tu untuk bagi tahu pada pendengar yang mungkin tengah drive ni, yang boleh menyentuh emosi pendengar radio tu. Sedapnya kopi ni. Jadi macam mana cara NK selaku satu agensi pengiklanan nak sampaikan mesej kepada pendengar tu, belilah kopi ini. Macam mana NK? Wow, itu soalan yang sangat bagus. Linda, dia banyak faktor untuk kita menyampaikan mesej tersebut. Tadi dari segi suaranya penyampai. Contoh, kita boleh tengok saya bercakap dengan Linda bercakap. Sebenarnya suara Linda lebih komersial. Kalau pergi screen test ke ataupun pergi uji bakat ke apa, Linda akan menang. Sebab itulah anugerah yang ada pada Linda sebagai penyampai radio ni. That's why dia layak. Dari segi suara. Elemen-elemen lain adalah dari segi ekspresi muka tu. Lepas tu, ia melibatkan konten, skrip, ia melibatkan orang kata kreatif. Dia melibatkan banyak-banyak elemen yang lain, Linda. Sebab dia bukanlah semata-mata suara sahaja, tetapi dia elemen-elemen lain yang mencantikkan lagi. Yang supaya orang yang dengar tu dapat gambaran. Betul. Sebenarnya suara itu sangat, saya suka yang NK cakap, sangat memainkan peranan. Sebab suara ni macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat dia sedih, dia happy, dia riang, dia serius. Kan? Macam suara dapatkan kurma Ramadan ini. Kan macam itu suara bersemangat sangat. Ataupun dapatkan kurma Ramadan ini. Kan faham tak? Kan macam-macam suara jenis iklan kita dengar kat radio. Tapi terpulang kepada klien, kepada anda mahukan iklan tu macam mana? Ada kurma berbisik pun orang boleh ingat. Ya, Linda. Yusof Tayo. Betul. Makan kurma tu teringat, oh ni lagi Yusof Tayo. Betul. So sebenarnya pelbagai variasi, macam-macam colours yang ada iklan ya. Betul, Linda. Saya nak kongsi sebab since kita dah bercakap dalam topik yang radio ni secara umumnya, sebelum kita pergi kepada stesen radio mana yang kita nak fokus, adalah saya nak kongsikan untuk buat VO punya voice over ataupun sebuah iklan tu, dia bukanlah sesuatu yang senang. Orang kata Linda, bila kadang-kadang saya experience bila deal dengan klien ni Linda, dia kata okey tak apalah, tak payah bayar artis lah, mahal lah, I buat sendirilah, I boleh baca, my wife boleh baca, ataupun my staff boleh baca. Sebab dia biasa buat dekat Facebook Live. Jadi saya kata, bila kita buat, kita dengar, kita letak muzik, kita nak cantikkan dia lagi pun tak boleh lawan yang talent ataupun penyampai voice radio. Over talent ya. Dan Linda, suara penyampai radio ni, dia saya boleh kata dia suara emas. Kadang-kadang nak buat iklan 30 second tu, selalu orang buat 300, 600 ringgit. Dia ada talent yang grade A tu Linda, A++ ni sampai Linda lagi lah tahu. Kadang-kadang kena bayar 5,000, kadang-kadang kena bayar 10,000. Mungkin Linda sendiri ada pengalaman dia macam tu. Ada grade dia lah, ada harga-harga dia. Betul. Untuk dapatkan suara seperti contoh, saya nak suara Adi Banu. Ya. Okey, bayarannya begini. Saya nak suara Halim Othman. Okey, bayarannya macam ni. Nak suara Linda On, tak mahal sangat, murah je. Mahal. So tapi depends on suara apa yang you nak, suara bagaimana yang you nak perdengarkan kepada pendengar, dan message macam mana yang you nak sampaikan tu. Okey, kita kejap. Kita cerita pasal radio ni memang saya suka lah. Kalau you suruh saya buat 10 episod pasal radio pun saya suka kan. Tak berhenti cerita pasal radio. Tapi kita nak cerita sikit tentang workshop ni. Kalau boleh anda lihat sekejap. Jom join Unlimited Branding Workshop kami. Kita dengar rahsia jutawan-jutawan secara percuma. Kita naikkan level penjenamaan perniagaan kita. Jangan tunggu lama-lama. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram Unlimited Branding Workshop.
Okey, itu dia Unlimited Branding Workshop. Di Unlimited Branding Workshop ni kami ajak anda pengusaha yang ada produk, yang nak jual produk, yang baru nak bermula, yang tak tahu pasal bisnes pun it's okay. Ataupun yang dah lama tapi produk anda tak naik-naik, jenama anda, brand anda tu tak ada awareness. So nak belajar, nak tahu macam mana cara pengiklanan, buat marketing yang betul. Di sinilah tempatnya secara percuma NK boleh terangkan lebih lanjut. Okey, Unlimited Branding Workshop adalah untuk anda business owner yang dah buat bisnes 10 tahun, Linda. 10 tahun ekonomi bisnes mencabar sekarang, tak tahu nak marketkan produk mereka, bisnes dah jatuh, kompetitor ambil dia punya market share. Macam mana mereka nak naikkan balik brand mereka, nak naikkan balik sale mereka adalah dengan attend this workshop. Unlimited Branding Workshop. Kita adakan secara percuma, kita adakan secara online. Anda hanya perlu log in ataupun masuk ke this Telegram punya group, dan Teams Unlimited Dream, program jenama hari ini akan bantu anda. Masukkan di sana, nanti kita akan bagi link, kita akan share the content, kita akan bagi tahu apa maklumat selanjutnya yang dia orang perlu buat. Tak payah bayar apa-apa. It's percuma, Linda. Okey, itu bagus ya tentang Unlimited Branding Workshop kita. Yeah. Okey, balik semula pada radio. Soalnya sekarang ni ialah adakah radio masih relevan? Adakah pengiklanan di radio masih lagi relevan? Kalau suatu ketika dahulu segala-galanya mungkin orang tertumpu pada radio sebab tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada all this sikit-sikit nak tanya Encik Google, kan? Jadi radio yang orang perasan lah, yang orang harapkan, segala berita dan sebagainya. Masih relevan lagi ke? Thank you. Saya nak tanya Linda, bila last Linda dengar radio? Sejak saya berhenti. Tapi saya pun baru stop radio sekejap kan. Bila ke? Bulan 8. Bulan 8 tahun 2020. Tak, bila last Linda dengar radio? Itulah dia. Ha? Daripada rumah tadi nak datang ke studio? Saya dah sampai satu tahap. Tak apalah, kejap saya suka tenang sekarang. Okey, tak apa. Orang macam Linda ni satu dalam 32 juta rakyat Malaysia. Jangan risau. Kita tak perlukan orang macam Linda, tak ramai. Tapi okay, let me tell you something. Bukan sebab tu. Sebab saya punya kereta tak ada radio. Itu kereta Jepun. That's the reason. Ketawa See, that is the reason. Kereta Jepun. Tapi actually I do need radio. Yeah. Betul-betul cakap I need radio. Saya ada kereta yang satu lagi. Memang saya masuk kereta, saya akan pasang radio dulu. Yeah. Radio English, radio Melayu, saya akan cari mana satu yang saya suka. Tapi kereta Jepun yang saya beli ni, dia buka je kereta, dia akan cakap Jepun dulu. Selebihnya saya tak dapat dengar radio. Okey. Kenapa saya tanya macam tu? The special of radio, keistimewaan radio, kita boleh buat banyak benda sambil mendengar radio. Linda boleh tengok Facebook, dengar radio. Yep. Linda boleh buat kerja dalam laptop ke apa ke, dengar radio. Tetapi kalau kita nak buat kerja lain, kita nak buat benda, dua benda menaip ke dalam satu masa menggunakan Facebook, that susah. Jadi maknanya radio ni sangat sinonim. Kita ada data yang menunjukkan pengiklanan di radio ataupun jumlah pendengar di radio ni sangat tinggi secara overall. Orang radio nombor 1 di Malaysia, dia punya pendengar 6 juta, 6.5 juta. Dan itu sesuatu yang sangat istimewa kepada mereka yang nak radio ni ialah halua telinga, Linda. Ya, betul. Kita dah stres, kita dah nak bekerja, kita mungkin tak tengok TV, tapi kita dengar radio. Betul. Kita mungkin tak dalam jam terutamanya dengar radio. Yeah. Jadi cuma perbezaannya, kalau mungkin orang yang dah senior sikit, dia dengarlah radio-radio yang ada pilihan dia retro. lah. Orang yang nak dengarkan informasi dalam bahasa Inggeris, dia dengarlah radio bahasa Inggeris. Orang yang nakkan muzik tanpa henti ke muzik-muzik, dia dengar radio-radio pilihan mereka. Betul, ni, Linda. Betul. So jawab soalan Linda, adakah radio masih relevan? Sangat-sangat relevan. Betul. Data menunjukkan radio, jumlah pendengar radio adalah sangat tinggi. Betul. Di Malaysia. Betul. Dan
kalau dekat radio tu penting, yang saya nampak lah segmen-segmen penting biasanya pagi. Betul. Sebab dia tahu orang jam nak pergi kerja, dan segmen petang. Betul. Orang jam nak balik kerja. Segmen malam pula orang tak jam tapi orang lebih suka relax. Relax dan santai-santai. Santai-santai. Jadi sebab tu lagu pun love music, relax, betul. tenang. Malam dia tak bantai lagu yang bam 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 bum 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 bum. Okay, kecuali kalau mungkin ada stesen bahasa Inggeris yang Saturday night, Friday night dia akan main clubbing punya, itu lain dia punya target audience target listeners Okay, kita nak cakap lagi tentang radio, banyak lagi kita nak cakap tentang radio. Kita juga nak cari siapa yang boleh repair saya punya kereta supaya ada radio balik. Okey, kita ke episod seterusnya nanti dalam Jenama hari ini bersama saya Linda On dan juga Tuan Haji N.K. Anwar. Bina jenama anda bersama kami. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.